kalian ada cara dari Universiti Teknologi Mara Seremban dan juga SMKA Sheikh Haji Muhammad Said Seremban. Bersama dengan saya sekarang ini dalam dan juga asli pendidikan. Apa kabar Cikgu Dr. Ahmad? Baik, terima kasih. Okey, dan inovasi bagi pembentangan pada berkaitan dengan kaedah permainan Ring 3.0 dalam meningkatkan kefahaman serta minat belajar murid dalam mata pelajaran geografi tingkatan 3. Dan tanpa membuang masa, saya terus serahkan kepada Dr. Ahmad Faiz dan juga Muhammad Nazruddin. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Moderator dan juga kepada penonton-penonton untuk sesi pada sharing inovasi pada hari ini. Okey, saya Cikgu Muhammad Nazruddin bin Maknawi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Muhammad Said Seremban Negeri Sembilan. Okay, dan saya Dr. Ahmad Faiz Yaakob daripada UiTM Seremban 3 ingin memperkenalkan satu inovasi yang dinamakan Ring 3.0. Apa itu Ring 3.0? Ialah Resources in Geography. Itu satu kaedah permainan yang cuba untuk meningkatkan kefahaman serta minat belajar murid dalam mata pelajaran geografi di peringkat tingkatan 3. Baik, untuk pengenalan mengenai pembentangan ini, Ring 3.0 ini adalah merupakan salah satu kaedah pembelajaran berasaskan permainan. Ianya direka bentuk dan dilaksanakan bertujuan bagi melihat sejauh mana keberkesanan kaedah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran, khusus untuk mata pelajaran geografi tingkatan 3 bagi tajuk bab 4, 5, 6 dan 10. Okey, baiklah. Kita akan lihat permasalahan kajian yang berlaku. Pelajar akan mempunyai masalah untuk menguasai kebanyakan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam tajuk-tajuk yang dipelajari. Okey, di akhirnya kesemua pelajar kena menguasai antaranya lokasi-lokasi sumber, jenis-jenis sumber dan juga ciri-ciri sumber tersebut. Yang mana di akhirnya pelajar ini akan mengalami satu situasi yang mana mereka akan jadi tak faham, sukar untuk mengingati, akhirnya pening, kemudian tak dapat nak teruskan pelajaran. Okay, kemudian kita akan lihat bagaimana objektif pembelajaran untuk aktiviti ini. Baik, di sini antara objektif kajian ini dibuat, pertama ialah untuk menghasilkan satu bahan bantu mengajar dalam bentuk berasaskan permainan. Okey. Kedua ialah untuk menarik minat murid untuk mempelajari mata pelajaran geografi, dan yang ketiga ialah merentas kurikulum melalui penjanaan idea mengenai kewangan sejarah pendidikan civic dan juga ekonomi. Okey, kita akan lihat bagaimana yang dikatakan sebagai permasalahan dalam tajuk yang dipilih ini. Okey, yang mana pelajar perlu menguasai antaranya jenis-jenis sumber yang terdapat di Malaysia, khususnya di Malaysia. Untuk ini mereka terpaksa untuk mengenal pasti, mengetahui, mengingati, menguasai sumber-sumber, antaranya sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Yang mana seperti mana yang kita semua dapat lihat, sumber boleh diperbaharui ini terbahagi kepada 4, antaranya sumber hutan, sumber tanah, sumber air dan juga sumber suria. Keempat-empat sumber ini memerlukan pelajar untuk mengenal pasti dan juga mengetahui ciri-cirinya, dan juga kita lihat kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, baik. Oh, betapa kompleksnya fakta-fakta ataupun poin-poin yang pelajar perlu ingati. Pening Doktor? Betul lah. Dan tadi kalau Cikgu Nazruddin menyebut tentang sumber yang boleh diperbarui,
Dan di samping itu ada lagi satu kategori itu sumber yang tidak boleh diperbarui. Dan di sini seperti yang tertera dapat dilihatlah, iaitu mineral logam dan juga mineral bukan logam. Okey, baiklah, kita akan lihat kepada tutorial permainan bagaimana inovasi Ring 3.0 ini dilaksanakan. Okey, permainan inovasi Ring 3.0 ini merupakan kaedah permainan seperti kaedah permainan Saidina ataupun Monopoly, yang mana pemain-pemain akan melalui petak-petak seperti mana dalam permainan Monopoly dan Saidina itu, yang mana untuk permainan ini memerlukan dadu, objek pemain dan juga objek untuk meletakkan simbol kemudian, serta permainan ini boleh dilaksanakan ataupun dimainkan oleh sekurang-kurangnya 4 hingga 6 orang pemain, dan juga seorang banker yang bertugas ataupun bertanggungjawab untuk menguruskan keuangan dalam permainan ini dan juga selaku sebagai pembaca kad kepada soalan-soalan yang akan diajukan kepada pemain-pemain ini nanti. Okey. Ini adalah antara paparan muka bagaimana permainan ini dilaksanakan. Okey, pemain akan bermula dengan sejumlah wang yang akan diagihkan kepada semua pemain berjumlah 30,000, yang mana pemain akan memulakan permainan dengan cara membalingkan 2 biji dadu. Kemudian pergerakan pemain akan mengikut jatuhan bilangan dadu bermula pada petak-petak yang disediakan ini. Petak-petak ini mempunyai kelebihan masing-masing, yang mana dalam permainan ini petak-petak ini akan merangkumi beberapa buah bab. Di sini ada 4 buah bab yang dirangkum dalam satu permainan. Okey, kita lihat kepada yang seterusnya. Okey, sekiranya pemain berada pada kedudukan petak simbol yang di sini seperti yang tertera. Okey, kad soalan adalah berdasarkan daripada bab yang kelima dalam silibus Geografi tingkatan 3, iaitu berkisarkan berkenaan dengan hidupan liar di Malaysia. Oleh yang berkenaan, antara kad soalan yang diambil secara rawak adalah seperti yang demikian. Okey, jadi pelajar pemain-pemain ini akan cuba untuk berusaha menjawab, dan yang mana apabila pelajar-pelajar pemain-pemain ini berjaya menjawab soalan dengan betul, mereka akan mendapat imbuhan RM500 untuk dijadikan sebagai modal pusingan mereka untuk menjalankan aktiviti pembelian tapak. Okey, kita akan lihat kepada yang seterusnya. Apabila pemain-pemain ini berada pada tapak-tapak sumber yang terdapat pada tapak permainan, mereka boleh membeli jenis-jenis sumber ini sebagai aset, yang mana mereka boleh dirikan kilang pada tapak-tapak yang dibeli dengan kos seperti yang tertera pada kad-kad tapak masing-masing. Okey, seterusnya pula pada tapak soalan, okey, pemain akan mendapat soalan yang berdasarkan daripada topik 4, 5, 6 ataupun 10 secara rawak. Yang demikian maknanya pelajar-pelajar ini perlu menguasai keempat-empat bab untuk bermain. Okey, seterusnya untuk tapak yang ini pula, ini lebih kepada kad soalan berdasarkan bab yang ke-10, iaitu pengurusan hutan di Malaysia. Okey, jadi ini adalah antara contoh set soalan yang telah disediakan dalam permainan ini. Baiklah, kita lihat pula kepada kad di bahagian penjuru kiri atas. Okey, sekiranya pemain berada pada tapak yang ini, mereka akan mendapat soalan berkaitan dengan bab yang keempat, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia. Okey, dan seterusnya pada tapak yang ini pula, ia adalah melibatkan kad-kad soalan yang berkisarkan berkenaan dengan bab yang keenam, iaitu fokus inovasi dalam permainan ini, iaitu sumber semula jadi yang terdapat di Malaysia. Seterusnya kepada aktiviti yang terakhir, pemain-pemain boleh melakukan aktiviti memplotkan peta dengan menggunakan simbol-simbol
yang disediakan apabila pemain-pemain ini melalui kad soalan rawak, mereka akan diminta untuk meletakkan simbol permainan ke atas peta ini untuk tujuan mengenal pasti lokasi-lokasi sumber yang terdapat di Malaysia. Dalam kata lain, kita cuba untuk menarik minat murid ataupun untuk mereka menguasai lokasi peta disebabkan oleh kebanyakan soalan-soalan peperiksaan akan meminta pelajar untuk menentukan lokasi yang berlorik pada peta. Jadi aktiviti ini amat menarik yang mana murid ataupun pemain ini akan berusaha untuk mengenal pasti lokasi pada peta. Seperti mana yang lain juga, imbuhan akan diberikan kepada pemain-pemain sekiranya mereka dapat menentukan lokasi sumber dengan betul. Okey, kita akan lihat kepada video permainan untuk inovasi ini. Open. Macam mana udah ada? Alah, aku nak jawab macam mana dia? Aku tahu dah. Sikit dah mana? Enam. Hai. Hydroelectric. Dan semua guru dah Banyak tu. Apa? 8,000. Habis, saya bagi 8. Dalam kelas extra bawah. tapi aku kurang juga dia. Apa dia nama dia? DJ lah. Okey, baik. Sebenarnya tadi kita dapat lihat ya, boleh saya katakan hasil daripada pemerhatian ya, bagaimana kita lihat pelajar-pelajar yang melalui game tersebut ya, riang, gembira kan, itu satu yang kita nampak dari segi bagaimana ya proses pembelajaran itu mengerti fakta diselami dengan hiburan ataupun kegembiraan ya. Itu antara kaedah kajian iaitu melalui pemerhatian. Okey, di samping itu juga kuesioner juga telah diagihkan pada para pelajar, dan kalau boleh dilihat seperti paparan di sini, kita mengedarkan soalan selidik iaitu sebelum dan selepas permainan dilakukan ya. Dan untuk tujuan itu dua set soalan yang berbeza dibuat, itu soalan sebelum kajian dan soalan selepas kajian. Dan dari segi soalan yang digubal itu berbeza dan dari segi kadar kesenangan dan kesukaran juga berbeza. Tapi soalan itu sebelum dan selepas itu adalah sama saja. Okey.
Okey, dan boleh lihat dari segi dapatan yang diperolehi berdasarkan graf yang dipaparkan di sini, iaitu sebelum ataupun sebelum game itu dilaksanakan, boleh dilihat kadar kegagalan ataupun bilangan pelajar yang gagal tertumpu kepada markah. Boleh lihat 40 hingga 49 itu seramai 14 dan antara 1 hingga 39 seramai 13 orang pelajar. Sementara itu selepas game dilaksanakan dan pelajar sekali lagi mengisi soal selidik ini buat, dan jelas kita dapati bahawa dapatan diperolehi menggambarkan bahawa kelulusan yang tinggi tertumpu kepada markah antara 70 hingga 84%, itu seramai 26 orang pelajar, diikuti dengan markah selepas itu 85 hingga 100, itu seramai 13 orang pelajar. Jelas membuktikan bahawa keberkesanan yang diperolehi daripada pemain ini sungguh ketara. Bagus Doktor. Okey, kita lihat pula kepada aktiviti sebar luas yang telah pun kami laksanakan sepanjang aktiviti ini dilaksanakan. Okey, antaranya di seminar amalan terbaik dan juga inovasi Sati Peringkat Kebangsaan, dan antaranya di Sekolah Menengah Tok Janggut Pasir Putih Kelantan, kemudian di Sekolah Menengah Agama Imtiaz Besut di Terengganu, dan pelaksanaan juga di sekolah kami sendiri iaitu di SMK Syam, serta Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syahardin Labu di Negeri Sembilan, dan satu aktiviti di luar sekolah iaitu Kem Kesedaran Lapisan Ozon Peringkat Negeri Sembilan. Baik, antara kepentingan dan juga signifikan kajian ini, pertamanya ialah ia memudahkan sistem pembelajaran dan pengajaran yang dibuat secara terkawal. Yang kedua ialah membantu pembelajaran murid-murid terutamanya di luar kelas. Dan hari ini kalau COVID ni memang amat sesuai sekali lah kan. Ya, betul. Jadi yang seterusnya kaedah pentafsiran yang lebih menarik dan juga interaktif. Okey, boleh lihat saja daripada rakaman video sebentar tadi. Dan yang terakhir sekali ialah memudahkan murid untuk menguasai topik yang dipelajari. Walaupun ia sukar, banyak fakta, tapi dengan kaedah game yang berasaskan saya kata hiburan ini memudahkan pelajar untuk mengingati. Baiklah, itu sahaja untuk pembentangan daripada kami berkaitan dengan inovasi permainan Ring 3.0, iaitu kaedah permainan pembelajaran berasaskan permainan untuk menguasai mata pelajaran geografi tingkatan 3. Oleh itu kami buka kepada sesi soalan. Silakan. Okey, terima kasih. Perkongsian yang cukup menarik untuk permainan. Baik, ada satu soalan di sini daripada Cikgu Nur Hayati Yahaya, mungkin beliau seorang cikgu. Kenapa pilih 3 negeri iaitu Negeri Sembilan, Terengganu dan Kelantan sahaja? Boleh jawab? Boleh jawab Okey, alhamdulillah. Ini adalah berkaitan juga dengan kami punya pemilihan negeri bukan tertumpu di Negeri Sembilan, Terengganu atau Kelantan sahaja. Kita mengambil peluang dan ruang disebabkan oleh saya dan juga Dr. Faiz. Saya berasal daripada Kelantan dan Dr. Faiz berasal daripada Terengganu. Dia memudahkan kami untuk memilih lokasi sekolah untuk tujuan sebar luas inovasi ini. InsyaAllah sekiranya selepas tempoh PKP ini berakhir, sekiranya diberikan ruang dan juga peluang, insyaAllah kami akan turun ke negeri-negeri yang lain, insyaAllah. Okey, terima kasih. Begitulah tadi satu perkongsian yang cukup menarik daripada Muhammad Nazruddin dan juga Dr. Ahmad Faiz. Terima kasih dan diharapkan akan terus lagi memberikan perkongsian yang menarik selepas ini nanti ya. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan serta rakan guru sekalian, terima kasih.